شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ونعوذ بالله هدى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن بالمؤمن كالبنيان ويشد بعضه بعضا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran hanya kepada Allah. Kerana sampai saat dan ketika ni untuk kita berada pada satu keadaan keredaan Allah ni pun satu perkara yang besar. Ini satu pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan yang bakal tinggalkan kita tak lama lagi ni, Allah masih dudukkan istiqamahkan kita. Dan antara perintah Allah dalam bulan Ramadan ni ialah mencari Lailatul Qadar. Tuan-tuan, kita balik daripada mana-mana lah airport. Kita biasa tunggu dekat luggage. Satu orang yang cari barang dia akan tumpukan perhatian semua ni. Dia turun flight antara tempat pertama yang dituju ialah tempat luggage dia. Pusing luggage tu. Dia akan tumpukan perhatian. Dia tak nak terlepas. Sebab kalau dia terlepas, dia tahu lambat pula nak tunggu ni. Macam itulah satu orang yang sebenarnya hidup dalam keadaan hari ini, yang begitu risaukan keadaan kehidupan akhirat ni. Sepatutnya cari Lailatul Qadar ni lebih daripada ditunggu beg bagasi dia bila turun daripada flight. Ditunggu tahun ni, kalau terlepas Lailatul Qadar tahun ni, nak tunggu tahun depan, subhanallah. Kalau sampai tu sampailah, kalau tak sampai tu inna lillah. Satu kehidupan ni peluang. Guru terbaik dalam kehidupan ni ialah apa yang Allah lalukan dalam kehidupan ni. Apa yang kita lalui dalam hidup ni, itulah guru yang paling baik. Tuan Umar radhiyallahu anhu. Hari ni tajuk kita simple tapi berat. Satu benda yang sangat besar saya nak bawakan kepada tuan-tuan puan-puan sekalian lagi ni. Apa yang diperkatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mana orang-orang Palestin panggil untuk bagi kunci Baitul Maqdis pada Umar. Mereka tak nak bagi kunci ni pada siapa-siapa melainkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mereka panggil Umar. Tuan Umar datang dengan satu orang sahabat lain, berkata Aslam radhiyallahu anhu, dengan satu kenderaan. Setiba dekat kamp tentera Islam sebelum masuk ke pintu Palestin, sampai dekat kamp, satu orang sahabat datang jumpa Umar. Dia tengok keadaan pakaian Umar, satu pakaian yang bertampal-tampal khalifah, bukannya ketua negeri, bukannya ketua negara, ketua seluruh orang Islam yang hidup di zaman itu, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Umar ni sampai dekat kamp, satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok pakaian dia, Allah. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, tukar baju cantik sikit. Nampak bertampung baju dengan berdebu, selipar, kasut. Umar tengok dia. Tuan-tuan, siapa dia? Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Satu orang yang Umar sangat sayang dan Nabi sayang. Nabi pernah tengok Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nabi kata,
likulli ummah amin, wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah al-Jarrah. Setiap daripada umat ada pemegang amanah dia. Dan pemegang amanah untuk umat ini ialah Abu Ubaidah al-Jarrah. Satu orang yang begitu tawaduk dan tawajjuh kehidupan daripada Allah. Tuan-tuan, Umar tengok siapa yang cakap tadi? Abu Ubaidah al-Jarrah. Umar sayang. Tak pernah Umar duduk dengan para sahabat Umar begitu. Kalaulah kamu semua boleh bercita-cita, apa cita-cita kamu? Kalau tuan-tuan, apa cita-cita kita? Daripada kecil kita dilatih. Cikgu sekolah rendah tanya, apa? Tulis cita-cita kamu. Tulis cita-cita kamu. Umar kata, lau kuntu maktamatniyan la tamannaitu makanan mamlu'an birjalin ka'amthalin Abu Ubaidah al-Jarrah. Kalaulah aku ni boleh bercita-cita, ingin untuk aku bercita-cita berada di satu kawasan yang dipenuhi dengan lelaki-lelaki seperti Abu Ubaidah al-Jarrah. Sayang. Tapi masa dia jumpa Abu Ubaidah al-Jarrah ketika nak ambil kunci Baitul Maqdis, apa yang Abu Ubaidah kata? Abu Ubaidah kata, Umar tukar baju cantik sikit. Umar dengar kan? Umar kata, kalau sahabat lain dah kena dah dengan aku, tapi kamu wahai Abu Ubaidah, Umar telah keluarkan satu statement yang hari ini kita kena peganglah kepala kita, bawa ke kehidupan kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Umar kata, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam wa mahma nabtaghi al-'izzata bighairi ma 'azzalna Allah. Kita adalah kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita hanya sebab kita Islam. Kalaulah kita cari kemuliaan selain daripada Islam, Allah akan hina kita semua. Tuan-tuan, Islam tak pernah kena pijak, Islam tak pernah kena tindas. Tapi yang kena pijak, kena tindas ialah orang Islam yang tertinggalkan agama ni. Kita cek balik amalan kita. Kita cek balik setiap daripada sunnah yang ada pada diri kita. Berapa banyak sunnah kita tinggalkan? Kita selalu cek, oh, alhamdulillah aku dah ada sunnah ni dah. Jadi kita cukup dengan sunnah yang kita ada. Tuan-tuan, kita cek apa sunnah yang belum ada daripada diri kita dan keluarga kita. Cek. Bukan kita cek apa yang dah ada. Yang dah ada, alhamdulillah, itu pun taufik daripada Allah, syukur. La in wala in syakartum la azidannakum. Kamu syukur pada aku tambah nikmat kata Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan nikmat. Umar kata kemuliaan hanya dalam agama. Cari kemuliaan lain selain daripada Islam, Allah pasti hina kita. Kita cari kemuliaan dengan pangkat, harta, duit, kerajaan, Allah akan hina. Tuan-tuan, kehidupan ni Allah Ta'ala jadikan dia macam mana? Allah jadikan orang dulu, dan orang dulu pergi dengan sejarah dia. Datang orang yang kemudian dengan sejarah dia. Datang orang terkemudian dengan sejarah dia. Sampailah keadaan kita hari ini untuk kita belajar daripada setiap sejarah yang telah lalu. Tuan-tuan, kurun ke-12 ialah satu kurun yang kalau kita nak ingat balik kurun tu, ialah satu perkara yang titik hitam terbesar dalam sejarah Islam. Ketika mana khalifah terakhir dalam kerajaan Abbasiyah, Musta'sim, mereka kaya, mereka ada harta, mereka ada emas, mereka ada dunia, tapi mereka hilang agama, mereka hilang kerja dakwah, mereka hilang kerisauan terhadap umat. Mereka lebihkan diri mereka lebih daripada umat. Apa yang Allah buat? Tuan-tuan, dua jenis orang yang tak pernah kalah sepanjang sejarah dunia. Yang pertama, Genghis Khan. Cucu dia Hulagu Khan. Anak pada Genghis Khan ni Tolui. Isteri pada Tolui Sogagatani Beki. Sebab tu tangan yang menghayun buaya ni boleh menggoncang dunia. Apa nasyid? Tangan yang menghayun buaya boleh menggenggam. Apa nasyid lagu tu? Yang boleh menggoncang. So Gagatani Beki kata dekat anak dia Tolui, dekat anak dia Hulagu Khan, cucu bergenghis. Dia kata orang Mongol takkan kalah melainkan pada orang Mongol. Orang Mongol takkan kalah melainkan pada orang Mongol. Motivasi pada anak dia. Maksudnya orang Islam tak boleh buat apa-apa dengan dia. Bukan motivasi apa yang disebut oleh mak. Sebab tu mak banyakkan nasihat pada anak-anak. Bapak nasihat kadang-kadang tak berapa nak masuk. Kalau mak nasihat, subhanallah,
Apa yang dilakukan ketika zaman kurun ke-12, di saat orang Islam tengah tidur. Hari ini kalau kita nak balik tengok zaman kita ni, kemuliaan Islam belum datang balik ketika zaman kita ni. Ramai kita tengah tidur lagi ni. Kita sibuk dengan perut kita, kita sibuk dengan rumah kita, kita sibuk dengan pelbagai keinginan diri kita. Kita lupa keinginan Allah. Hanya dengan datangkan keinginan Allah akan datang kemuliaan pada umat. Kerana itulah agama. Tuan-tuan, kurun ke-12, di saat orang Islam sedang tidur dengan kemewahan, Allah Subhanahu wa ta'ala hantar satu janji yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu dalam Al-Quran. Apa dia janji ni? Surah yang saya baca mula tadi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Surah Ad-Dukhan. Allah datangkan dakwah terhadap dia. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yakni Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan kamu semua dan Tuhan mak ayah sebelum daripada kamu. Allah nak beritahu aku ni Allah, aku hidupkan kamu semua, aku akan matikan kamu semua. Aku Tuhan kepada ayah terdahulu, orang terdahulu sebelum kamu. Allah sambung ayat yang seterusnya. Bal hum fi syakki yal'abun. Bal hum, bahkan mereka semua, fi syakkin, berada dalam keadaan syak, yal'abun, dan mereka main-main dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni kena syak dengan Allah. Allah Ta'ala datangkan musibah untuk hati kita terpaut terus pada Allah. Kita tak nampak Allah, kita nampak siapa boleh selesaikan masalah ini. Kita tak tawajuh hati kita kepada Allah. Kita cari siapa yang boleh selesaikan masalah. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Hati kita tak sampai pada kita syak dengan keimanan kita. Sabar. Untuk datang sabar perlu datang pada dua perkara. Satu, orang yang bersabar pertama, dia terima takdir daripada Allah SWT. Allah bagi ni, Allah nak bawa aku dekat dengan itu. Yang kedua, dia cari ikhtiar, jalan keluar macam mana untuk mengatasi masalah musibah yang Allah datang. Datangkan tawakal dulu, baru ikhtiar. Bersama dengan semuanya adalah doa. Allah kata bahkan mereka syak dan main-main. Kita rasa nak taat pada Allah, taat. Rasa tak nak taat. Kita harapkan kemuliaan daripada Allah, tapi kita sedang lari daripada Allah. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Allah kata maka tunggulah. Fartaqib yauma ta'tis sama, di hari langit bidukhanin mubin, akan keluarkan asap yang menyatakan. Banyak tafsir ayat ini. Satu kita takut ini rotan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rotan asbab kita tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rotan kerana kita lari pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fartaqib, maka tunggulah. Allah akan jadikan asap keluar dari langit dalam keadaan nyata. Semua nampak, tuan-tuan. Masa orang-orang Baghdad tengah leka, orang Mongol sedang bergerak daripada Poland ke Bulgaria, ke Moskow, sampai ke Bukhara. Sampai Bukhara, mereka himpunkan orang Islam dalam masjid. Mereka telah sembelih semua. Mereka masuk ke Samarkand. Tuan-tuan, daripada Bukhara sampai dia lahir Imam Bukhari, satu orang faqih dalam hadis. Habis disembelih orang Bukhara, bergerak ke Samarkand. Sampai ke Samarkand, sampai dia orang antara imam yang faqih di Samarkand, Abu Laits Al-Samarqandi, pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, tebal, antara kitab yang banyak menjadi rujukan-rujukan. Tuan-tuan, mereka telah himpunkan orang-orang Islam dekat luar Samarkand dalam keadaan mereka berbaris, disembelih semua orang Islam. Kepala-kepala orang Islam ini dipotong.
dijadikan piramid-piramid. Kepala tadi disusun jadi piramid. Hilang kemuliaan, hilang ketakutan kepada Allah, datang ketakutan kepada makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya hulaku bergerak bagaimana? Cucu pergenggis. Dia bergerak ke center khalifah Islam di zaman itu, di Baghdad, antara kota yang tercantik di dunia di zaman itu. Kota pertama dunia, Babylon. Pengasas kota utama dunia ialah zaman kelima Nabi Adam AS. Adam anak dia Syaith, Syaith anak dia, ingat siapa anak Syaith AS? Allahumma salli ala sayyidina Enos, anak pada Enos Kinaan, anak pada Kinaan Muhallalan. Muhallalan ni tuan-tuan, orang Parsi gelar dia the king of the seven region. Antara manusia pertama yang bina bangunan-bangunan dan istana-istana di zaman dia, mula peperangan dunia. Muhallalan, anak Muhallalan Jarith, anak pada Jarith barulah nama yang disebutkan dalam Al-Quran, Idris alaihissalam. Kota Babylon, kota pertama. Sejarah sihir pertama kat mana? وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Allah sebut satu nama negara, Bibabil. Apa dia? Babylon. Allah hantar sampai dua malaikat Marut Harut, bermulanya sihir. Di mana kota pertama dunia, Babylon. Dekat mana Babylon? Iraq. Tuan, ini antara tempat pertama khalif. Bila mana orang Islam di zaman Abbasiyah bawa pada center kerajaan dia dekat Baghdad. Hulagu kata, kalau aku dapat Baghdad, aku dapat seluruh daripada kerajaan Islam. Dia datang depan pintu Baghdad, tuan. Ketika itu kemuliaan Islam mula Allah cabut. Pendeta Yahudi kata, kalau orang Islam datang pada kamu pungut cukai dan pakaian mereka dalam keadaan tiada nilai keduniaan, bayar cukai, kerana Tuhan mereka ada dengan mereka. Tapi kalau mereka datang pada kamu dengan pakaian kemegahan dunia, ketika itu jangan bayar. Tiada lagi Tuhan mereka bersama dengan mereka. Hari kita bangga dengan kereta kita, kita bangga rumah kita, kita bangga dengan segala apa yang kita ada. Disebabkan kebanggaan kita terhadap dunia, hilang kemegahan Islam daripada diri. Kemuliaan Allah cabut daripada hati kita. Ketakutan kepada Allah hilang, datang ketakutan kepada dunia. Ketakutan yang paling kita takut ialah kefakiran. Kita takut hilang harta. Antara kita takut Allah. Bila mana Hulagu Khan sampai depan Baghdad, tak sempat masuk. Mu'tasim kata, Mustasim kata, kita kena keluar, buat perjanjian terms dengan orang-orang Baghdad, dengan orang-orang Hulagu. Orang Islam ini hari ini kita takut. Kita buat perjanjian sana, buat perjanjian sini, kerana tiada lagi nilai kebesaran Allah dalam jiwa kita. Jadi apa yang berlaku, Hulagu kata, kalau nak datang jangan datang seorang. Bawa pembesar kamu, ulama-ulama kamu, orang-orang hebat-hebat di keliling kamu, penasihat, bawa pula. Mustasim bawa 700 orang sama. 700 orang datang. Kata Hulagu, hanya 80 orang dibenarkan masuk dalam kemah. Yang lain tuan-tuan tengok gimana? 80 orang masuk dalam kemah, yang lain telah dibawa ke belakang dan disembelih ke semuanya. Tak ada satu orang melawan. Sekarang ni 80 orang bersama dengan Mustasim, Khalifah Islam ketika, sekarang berdiri di depan mahkamah Hulagu Khan.
Tuan-tuan, 80 orang tadi bersamanya adalah ulama-ulama dan menteri-menteri ini. Semua di sebelah depan Mustaqsim. Semua di sebelah depan Mustaqsim. Apa dia boleh buat? Sekarang Mustaqsim seorang berdiri depan Hulagu dan tentera dia. Kata Hulagu bawa 3 orang anak dia. 3 orang anak Mustaqsim dia bawa di sebelah depannya. Tuan-tuan, kalaulah anak kita dalam keadaan depan kita ada masalah, ada orang nak colek anak kita, kita tahan, kita kejar, kita buat macam-macam untuk rampas balik anak kita, untuk selamatkan dia. Ketika itu hilang segala ketakutan kepada Allah, hilang, datang ketakutan kepada makhluk. Hulagu bunuh anak dia di depan dia, langsung dia tak boleh buat apa. Dibawa adik perempuan, dibunuh adik perempuan di depan. Hulagu kata, aku akan biarkan kamu hidup sekejap. Balik masuk dalam Baghdad, beritahu pada tentera-tentera kamu letakkan senjata. Kalau takut masuk dalam Baghdad, dia bagi satu arahan pada tentera ni, letakkan senjata. Orang-orang Hulagu, orang-orang Mongol masuk dalam Baghdad tanpa peperangan. Mereka telah tangkap Mustaqsim, masuk ke dalam penjara. Hulagu keluarkan satu arahan bagi tahu, mulai hari ini selama 40 hari darah orang Islam halal. Tentu boleh bayangkan, 40 hari Baghdad dipenuhi dengan darah orang Islam. Satu orang mak kalau dibunuh diikuti dengan 40 orang anak-anak akan dibunuh. Ketakutan menguasai orang Islam masa itu. Kekuatan Allah, kekuatan khalifah-khalifah para sahabat dulu dah hilang daripada mereka. Kerana keinginan mereka dunia, kerisauan mereka harta, keinginan mereka ialah macam mana diri mereka dapat bangun dengan dunia. Tak ada lagi kerisauan umat, tak ada lagi dakwah, tak ada lagi maksud kehidupan Nabi dalam kehidupan mereka. Tuan-tuan, sehingga dalam satu riwayat sejarah beritahu, orang-orang perempuan Baghdad akan kumpulkan lelaki-lelaki Baghdad beratur. Sehingga dia beritahu pada lelaki-lelaki ni, tunggu, aku terlupa nak ambil pedang, jangan sampai bergerak daripada sini. Tuan-tuan, tak ada satu orang pun daripada lelaki-lelaki Baghdad akan bergerak daripada situ, melainkan akan datang wanita Mongol yang akan balik ambil pedang dan dia akan pancung satu-satu lelaki Islam. Tak ada satu orang bergerak. Sehingga di kalangan mereka ada yang gali kubur sendiri. Mereka menyorok di dalam liang lahat. Mereka makan bangkai, mereka makan kucing, mereka makan segala perkara-perkara untuk hidup masa itu. Mereka selamatkan diri mereka. Dikatakan oleh ahli sejarah, populasi Baghdad masa itu sama dengan populasi Birmingham. Separuh daripada populasi itu habis dibunuh oleh orang-orang Mongol. Hilang kemuliaan Islam, hilang kewibawaan Islam, kerana hilang satu persatu sunnah Nabi daripada kehidupan. Tuan-tuan, lagu kata Mustaqsim ni kita biar hidup lagi, dipenjarakan dekat dalam penjara dia sendiri. Mustaqsim kata dekat tentera yang jaga penjara tu, orang Mongol kata, aku lapar ni, bawa makanan. Orang Mongol ni pergi jumpa dengan Hulagu, kata, ni Khalifah Islam lapar. Apa yang Hulagu buat? Hulagu kata ni, ketul emas ni ambil bagi dia. Dia ambil ketul emas, dibawa kepada Mustaqsim. Sampai pada Mustaqsim, Mustaqsim kata, buat apa dengan ketul emas ni? Aku lapar, aku nak emas. Pergi balik tentera tadi beritahu pada Hulagu. Hulagu terus kata, bawa Mustaqsim datang. Dibawa Mustaqsim datang berdepan dengan Hulagu. Sekarang ni kali kedua orang Islam dihina di depan satu orang bukan Islam. Hulagu kata dia, kenapa kamu tak makan emas? Mana boleh makan emas? Aku lapar, bagi makanan. Kalaulah emas ini tak boleh dimakan, kenapa kamu susah payah kumpulkan emas? Sekarang ni keluarkan harta-harta Baghdad bagi pada aku semua. Kata Mustaqsim, kau dah bagi semua dah? Tak. Keluarkan harta yang tersembunyi. Keluarkan harta yang tersembunyi. Rupa-rupanya tuan-tuan, di tengah istana Baghdad ada satu pintu khas, yang mana di tengah-tengah istana itu dikumpulkan seluruh harta-harta kekayaan Islam selama 500 tahun dekat bawah tu. Cuma sehari
Sekarang harta itu semua diangkat keluar. Apa lagi nak dicakap Ustaz? Allah sedang hina. Allah sedang hina orang Islam Ustaz. Supaya hari ini kita belajar daripada segala yang telah hilang ketika tu. Jangan sampai hari ini kita ulang sejarah yang sama. Orang Islam disembelih dulu, dan hari ini orang Islam disembelih lagi. Kenapa? Bukan kerana orang Islam tak ada senjata yang canggih. Demi Allah, orang Islam tak pernah menang kerana tentera. Orang Islam tak pernah menang kerana bilangan. Orang Islam tak pernah menang kerana harta. Orang Islam menang kerana keimanan dan ketakwaan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 313 Badar dapat lawan 1,200 orang. Bukan kerana senjata, harta, kekuatan, tapi kerana Allah dengan mereka. Hari ini kita tak ada Allah dengan kita. Hilang kemuliaan Islam daripada kita. Anak-anak kita tak kenal lagi siapa Nabi kita. Anak-anak kita ikut orang lain selain daripada Nabi kita. Anak-anak kita jauh daripada sunnah. Kita sendiri pun tak hidupkan amalan agama. Rumah kita macam hotel. Rumah kita macam panggung wayang, sebesar-besar TV dalam rumah kita. Rumah kita macam restoran, balik macam-macam makanan, penuh macam ais. Tuan-tuan, kita nak balikkan zaman Nabi pada zaman kita. Belajarlah daripada sejarah dulu. Belajarlah daripada kejatuhan Islam. Tuan-tuan, Baitul Hikmah, library pertama dunia yang paling besar berada di Baghdad. Mereka telah bakar library, segala buku-buku, termasuk satu buku terkenal perubatan Islam, Qanun Fiqh, tulisan satu orang yang sangat terkenal. Siapa dia? Ibnu Sina. Abi Sina. Kitab Qanun Fiqh, perubatan daripada segi satu orang ulama yang tulis. Tuan-tuan, buku-buku ni dihamburkan dalam sungai Euphrates. Sungai Euphrates hitam dengan dakwah-dakwah. Hilang ilmu sekali mata. Kerana kehidupan ni Allah nak tawajuh kita, ketakwaan kita pada Allah. Balikkan nilai Islam dalam diri dan keluarga kita. Balikkan nilai agama dalam diri dan jiwa kita. Tuan-tuan, satu orang yang ada dunia, belum tentu Allah Ta'ala bagi akhirat. Tapi satu orang yang ada akhirat, pasti untuk dia dunia dan akhirat. Sebab tu tuan-tuan, bila pada Musta'sim tadi kata dikeluarkan seluruh daripada harta-harta, Khulagu beritahu Khulagu kita tengok, kamu tak nampak the siege of Baghdad? Tu nampak the wall of Baghdad. Tembok Baghdad yang sebesar-besar tu tak ada guna lagi, kerana tiada orang yang mempertahankan. Kalau aku jadi kamu, kata Mak Khulagu, segala emas dan harta ni aku akan bayar kepada seluruh tentera-tentera kamu. Mereka akan sanggup mati untuk pertahankan kamu. Tuan-tuan nampak tak? Sekarang ni orang bukan Islam sedang ajar orang Islam macam mana nak mentadbir dunia, macam mana nak mentadbir negara, macam mana nak mentadbir. Orang bukan Islam sekarang ni ajar orang Islam. Tuan-tuan, kita ada Quran, kita ada rahsia dunia dan akhirat, kita ada sejarah kehidupan dulu dan masa depan. Tapi Al-Quran ni cuma ada dalam Al-Quran tak adalah hati kita. Sebab Al-Quran tak dalam hati kita ni hari ni, tuan-tuan, nilai Islam hilang daripada kita. Tuan-tuan, dia kata pada Khulagu kata dekat Musta'sim, patut kamu cairkan setiap daripada emas-emas ni bagi pada seluruh rakyat kamu, dengan mati untuk tahanan kamu. Tuan-tuan, apa jawapan Musta'sim? Orang dah tak ada harapan. Dia tahu dah habis negara dia. Rakyat-rakyat disembelih, 800,000 orang disembelih ketika mana Baghdad jatuh. Populasi Malaysia berapa? 27 juta. Kalau 800,000 kena sembelih, kita boleh bayangkan hampir 1 juta orang dibunuh ketika masa tu. Tuan-tuan, apa perkataannya keluar daripada satu orang dah tak ada daya. Musta'sim tengok dekat Khulagu, dia kata hadza qadrullah, ini ketetapan daripada Allah. Tuan Khulagu tengok Musta'sim, dia kata kamu nak tahu apa ketetapan Allah? Kamu nak tengok ketetapan Allah? Musta'sim digulung dalam tikar kapet, diikat pada kuda, dipijak ke China. Orang Mongol buat dakwah ke seluruh dunia.
Satu kita tengok keturunan Khan ni berata-rata daripada Genghis, kepada Tolui, kepada Hulagu, daripada keturunan Berke Khan. Mereka datangkan Islam dengan kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka balikkan balik sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tertib yang sama. Kalau kita bawa Islam dalam keluarga kita, Allah akan muliakan kita, itu dia. Kita bawa Islam dalam pekerjaan kita, Allah akan muliakan kita dalam kerja kita. Kita bawa Islam dalam kehidupan kita, Allah pasti akan muliakan kita dalam kehidupan kita. Bawa Islam. Satu perkataan Umar tadi apa? Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Allahumma nabta bil izzah bighairi ma azzalana Allah. Kita adalah kaum yang Allah Ta'ala muliakan kita kerana Islam. Kalau kita cari kemuliaan yang lain selain daripada Islam, Allah akan hina kita. Satu orang sahabat Nabi Ribai bin Amir, Umar tahu didikan tarbiyah Nabi adalah yang paling besar. Nabi telah masukkan kecintaan akhirat dalam jiwa sahabat. La aisha illa aishul akhirah. Tiada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Setiap daripada sahabat yang ada kualiti. Ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas nak takluk Parsi, apa yang dia nampak? Dia tengok para sahabat. Masa tu ada siapa? Ada sahabat-sahabat yang hebat, Al-Qa'qa' radhiyallahu anhu. Ada sahabat-sahabat yang besar yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang Sa'ad kata? Sa'ad tengok satu orang sahabat kecil, kurus, miskin, baju pun dalam keadaan bercompang-camping, dalam keadaan pedang tak ada. Riwayat lain bagi tahu dalam pedang tak ada. Dia bawa pisau dapur pergi berperang. Macam mana nak berang? Sebab tak ada. Dia ada tali diikat semata-mata untuk hidup Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tali diikat untuk ikut Nabi. Tuan-tuan, saat kata Ribai, kamu pergi jumpa Rustum, datangkan Islam pada Rustum, datangkan terma dan syarat. So orang Islam ni akhir bukan berperang. Orang Islam ialah dakwah dengan kasih sayang. Pergi jumpa Rustum, ajak dia pada Islam. Tuan-tuan, Ribai pergi dalam keadaan Rustum tahu ni orang Islam nak masuk, dan dia tahu orang Islam tak pernah sujud pada siapa-siapa pun. Kalau Ribai datang, mereka rendahkan pintu gate supaya kalau Ribai masuk, kena tunduk. Apa yang Ribai buat? Ribai tengok pintu gate tu turun, nampak? Dia fikir macam mana nak masuk. Dia takkan pernah tunduk pada siapa-siapa. Dia pusing ikut belakang. Dia masuk ikut belakang. Dia buntutkan badan dia. Orang-orang Parsi tengok, kata korang ajar orang Arab Badui ni. Dia masuk ikut belakang. Allah. Pembesar-pembesar dia kata, wahai Rustum, kita habiskan semua. Tuan-tuan, Rustum kata tak, kita tengok. Dia tengok ni, siapa dia di dalam kedudukan tentera-tentera Islam. Dia nak cek. Dia tanya, wahai orang Arab, apa yang kamu nak? Kalau kamu tak puas hati dengan kedutaan kami, kami tukar kedutaan baru. Kalau kamu tak puas hati dengan segala makanan yang kami hantar, kami akan tukar dengan kualiti yang lebih baik. Dan siapa kamu di kalangan tentera Islam? Apa jawapan Ribai? Aku ialah tentera yang paling belakang sekali dalam tentera Islam. Tuan-tuan, bergegar istana. Kalau yang paling belakang macam ni keadaan, yang depan macam mana? Dalam hati mereka tak ada dunia. Dalam hati mereka hanya ada Allah. Tuan-tuan nak ambil dunia, ambillah berapa banyak. Tuan-tuan nak ambil harta ni, ambillah berapa banyak. Tuan-tuan nak ada kondominium banyak-banyak besar-besar, ambillah semua ni. Tuan-tuan nak ada kereta 5-6 biji depan rumah, bersusun bangsa, ambillah. Tapi jangan pernah letakkan dunia kat hati. Jangan pernah letakkan dunia kat hati. Pegang dunia kat tangan. Letakkan akhirat dekat hati. Letak agama atas kepala. Kalau kita tunduk agama nak jatuh, lepaskan dunia untuk selamatkan agama. Ini orang Islam. Tuan-tuan, di saat Rustum tengok Ribai kata kat Rustum satu perkataan yang cukup menggerunkan seluruh istana. Kata Ribai bin Amir, Allahu ta'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, wa min jawril adyan ila adlil Islam, wa min diqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah.
Allah yang hantar kami untuk kami keluarkan siapa saja yang Allah kehendaki daripada mengabdikan diri sesama hamba, kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Tuan-tuan, sahabat mereka pandang dunia, tapi jiwa dan hati mereka sayup sampai ke negeri akhirat. Mereka tengok anak-anak mereka, mereka fikir macam mana anak-anak ni akan berlari-lari dalam syurga nanti. Mereka tengok suami mereka, macam mana mereka fikir aku dapat pimpin suami ni bersama-sama melangkah masuk dalam pintu syurga nanti. Mereka tengok orang yang bukan Islam, menangis mereka kerana ketidaktaatan dan tidak kenalnya mereka daripada Islam. Semalam saya pergi majlis berbuka kat Serdang. Subhanallah, makanan-makanan Masya Allah. Tuan-tuan, di kalangan yang bersama-sama buka puasa ni, orang yang pakai pakaian yang seksi-seksi, orang yang rambut kuning-kuning, orang yang di saat kita hidup dan puasa, mereka tak kenal Allah. Agak-agaklah mana tempat mereka di saat Allah bagi rahmat pada kita, apa yang Allah sedang pandang pada mereka sekarang. Di saat kita tengok mereka, apa kerisauan kita pada mereka saat dan ketika ni? Adakah keinginan kita untuk mereka di bersama masuk dalam syurga Allah? Atau biar tak ada kena dengan aku, orang bukan Islam. Tuan-tuan, Nabi bukan macam tu. Nabi ialah orang nak datangkan seluruh manusia beragama. Nabi fikir macam mana setiap orang dapat selamat daripada azab. Di saat orang-orang berlari-lari untuk terjun dalam api neraka Allah, Nabi cuba selamatkan dan pegang tangan dari setiap orang ni. Di saat tu ada lagi yang terlucut dan masuk terlepas pada tangan Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi dah tak ada kita untuk datangkan kemuliaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa di kalangannya. Orang yang takwa ni pasti datang kemuliaan dalam kehidupan. Orang yang bawa Islam ni pasti Allah takkan sia-siakan dia. Orang yang datangkan agama dalam keluarga, pasti berkat akan masuk dalam keluarga dia. Tuan-tuan, masa tak lama dah, zaman kita dah habis. Saya cerita kat tuan-tuan zaman-zaman yang lepas, zaman-zaman mereka semua dah habis. Yang jatuh telah pun jatuh, yang bangun telah pun bangun. Sekarang ni kita sedang ukir sejarah. Semua ada imma syakura wa imma kafura. Sama ada kita pilih untuk bersyukur atau kita pilih untuk kufur kepada Allah. Jalan yang kita semua kena pilih sekarang. Cuma ada dua jalan yang boleh simpang. Tuan-tuan, untuk datang pada jalan syukur, tuan-tuan tariklah sebanyak mana tangan yang boleh, tariklah sebanyak mana jiwa yang boleh, selamatkanlah sebanyak mana umat yang boleh, menangislah sebanyak mana air mata yang boleh. Tuan-tuan, bulan berkat ni dah nak ambil jalan kita. Bulan ni akan lari jauh daripada kita. Setahun belum tentu kita sampai pada tahun tu. Mungkin di sebalik tahun tu adalah tabir kematian untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, hargai saat ni. Hargai saat ni. Hargai keluarga yang ada dengan kita. Hargai setiap daripada orang di keliling kiri dan kanan kita. Hargai setiap daripada nikmat yang Allah sedang bagi kepada kita. Kerana setiap daripada dia akan diambil oleh Allah. Tuan-tuan, seperti mana janji yang Allah beritahu tadi, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Ketika mana Allah keluarkan asap tadi, ketika mana orang Islam kena pijak, orang Islam kena serang, orang Islam kena hina, orang Islam kena maki, Allah beritahu ini kerana dosa kita sendiri. Kerana kita yang lalai daripada tanggungjawab perintah Allah, kita yang lalai daripada kerja dakwah dan kerja Nabi. Allah beritahu Allah akan hantar azab, dan inilah azab yang sebenar-benar azab. Hadza azabun alim. Yushan nas hadza azabun alim. Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Masa tu orang-orang Islam akan angkat tangan beritahu, ya Allah, tolonglah alih azab daripada kami, wahai Allah. Sesungguhnya kami sekarang ni orang-orang yang yakin. Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna muqinun.
Sesungguhnya kami orang yang wa inna mu'minun, dan kami orang yang beriman. Tuan-tuan, kita doa kepada Allah. Rabbana kshif 'anna al-'adhab inna mu'minun anna lahumul dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bahkan sebelum daripada Allah telah hantar Rasul sebagai peringatan untuk kita, untuk ingatkan kita semua. Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Kemudian di kalangan mereka ada yang beritahu gila tu. Thumma, kemudian mereka kata apa? Ni majnun, gila. Sunnah Nabi tak relevan. Sunnah Nabi ni zaman moden ni. Sunnah Nabi tak boleh pakai. Kalau guna ni habis kita ni, tuan-tuan. Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun inna kashiful 'adabi qalila innakum 'aidun. Allah kata, seandainya aku jauhkan, pergi, bawa keluar azab ni daripada kamu, pasti kamu akan balik kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. So Allah kenal kita. Waktu tawajuh dalam Ramadan ni, tak lama dah kita hidup ni. Ukirlah kehidupan kita dari akhirat. Kerana orang yang balik ke akhirat, dalam hadis Bukhari lebih kurang maksud hadis ni, orang-orang ahli syurga, mereka mengenali mansion, rumah-rumah mereka dalam syurga lebih daripada mereka kenal rumah-rumah mereka kat dunia. Hari itu tak ada lagi kesedihan, hari itu tak ada lagi kesusahan, hari itu tak ada lagi keletihan, hari itu tak ada lagi segala-gala keraguan dan kepayahan. Hari itu segala-galanya adalah kenikmatan. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara untuk orang beriman, wa jannatu kafir. Tapi syurga untuk orang kafir. Tuan-tuan, hidup dalam penjara ni, tuan-tuan, hidup yang penuh dengan tangisan dan penyesalan. Menangis dan menyesal sekarang. Semoga tangisan dan penyesalan kita hari ini mendatangkan kemuliaan kita kat dunia, datangkan kenikmatan kat akhirat ini. Semoga apa kita kongsikan pada tengah hari ini, sama-sama kita dapat ambil iktibar, terutama saya sendiri yang cakap, untuk amal apa yang saya cakap, dan tuan-tuan puan-puan sekalian yang dengar, untuk bawa kehidupan sunnah Nabi. Tuan-tuan, saya selalu beritahu, tuan-tuan balik hidupkan baca Al-Quran di dalam rumah, baca Quran dan terjemahan bersama anak isteri, baca hadis, ta'lim, fadilah amal yang kita dapatkan, ataupun muntaqab hadis, ataupun riyadus salihin. Cari masa dengan keluarga, duduk baca hadis. Anak-anak kita ni banyak dengar atromen, banyak tengok boy-boy, banyak tengok pemimpin. Tak ada masalah, dia nak tengok-tengok lah. Masalah sekarang ni, mereka tengok semua ni, tapi cerita Nabi, sahabat, mereka tak kenal. Kenalkan mereka pada orang-orang agama akhirat, supaya kerisauan tu masuk pada mereka. Mereka lahir sebagai orang-orang alim yang profesional, mereka engineer, tapi mereka hafiz, mereka doktor, tapi mereka tegakkan syariat Allah SWT. Tuan-tuan, buat balik dengan buat masuk ta'lim. Memang mula-mula rasa macam Allah Akbar. Nak kumpul anak-anak isteri kita tengok TV senang. Tekan ni on tu, memang semua berkumpul automatik, tak suruh. Siap berebut channel. Tapi nak kumpulkan anak isteri kita untuk agama ni berat. Satu perkara, ya Allah Akbar. Suami lagi lah, Allah Akbar. Isteri kita apa memang betul ni. Apa ni buang tebian nak meninggal lagi. Pada nak mampus ke buang tebian. Kenapa dia tiba-tiba biar memang abang nak mampus kata. Sebab apa nak sedih nak mampus lah abang baca Quran ni. Bayar nak bawa semua keluarga kita mampus sekali. Tapi masuk syurga lepas mampus tu. Tuan, hilangkan kemaluan. Bukan isyad, astagfirullah. Hilangkan malu terhadap agama. Kita malu nak cakap agama, duduk kedai kopi, sembang bola kencang gitu. Tengah Euro ni, Portugal nampak gaya boleh masuk final. Saya tak dengar sangat, tapi dah benda keluar kat Facebook kan, dia tertengok juga. Kita sembang bola, kita boleh sembang dengan spesifik, kencang. Kita lagi hebat pada manager bola. Tapi bila cakap pasal Allah malu. Allah, kau kita pahala kali ni. Ya Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Cristiano Ronaldo gol. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oh, tinggi tak tinggi?
Kawan kita kau dah kenapa? Astagfirullah, tuan-tuan. Kita nak bawa Allah 100% dalam kehidupan kita. Kita nak mulut dia selalu cakap Allah, Allah, Allah. Mulut dia selalu cakap Allah, Allah, Allah. Apa keraguan di hujung hayat dia untuk sebut Allah? Hari ini kita nak sebut akhir kalam kita. Man qala la ilaha illallah fi akhir kalam dakhala al-jannah. Sampai ucap kalimah la ilaha illallah di hujung akhir kalimah dia, pasti masuk syurga. Tapi cakap hari selain Allah, macam mana? Cakap selain Allah, tapi nak Allah keluar akhir. Tonton span, tonton celup dalam air sirap, tonton perah. Agak-agak keluar air Pepsi ke air sirap? Mesti nak keluar air sirap. Takkan keluar air Pepsi. So, dia celup dekat dalam air sirap. Tonton, hati kita dia akan diperah keluar apa yang ada dalam hati ketika sakaratul maut kita nanti. Allah akan bentang segala amalan kita. Betapa indah kehidupan satu orang yang sebut Allah, 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 Allah dalam kehidupannya. Agak-agak bila diperah keluar daripada hati dia, apa yang akan keluar daripada mulutnya? Hidupkan kerisauan anak-anak kita. Hidupkan kerisauan keluarga kita. Dan seluruh umat dan kawan-kawan kita. Ramadan ni tuan-tuan boleh istiqomah duduk macam ni. Lepas Ramadan, subhanallah, ajak lagi, tarik kawan-kawan. Tekan nafsu, pergi makan. Bulan puasa duduk, subhanallah. Bulan tak puasa, duduk sama-sama. Sebulan tak puasa bukan hari-hari kan? Bukan hari. Allah, Rabu je tuan-tuan. Hari Rabu, semua tak payah makan tengah hari. Hari Rabu, semua duduk tawajuh. Nak tingkatkan iman. Penuh surau hari Rabu. Hari lain pun penuh juga surau masa solat. Hari Rabu penuh dengan keinginan dengar cerita Allah dan akhirat, sejarah orang-orang dulu dan kisah orang yang akan datang. Tuan-tuan, kita hari ini perang dengan nafsu kalah. Macam mana kita nak berperang dengan Dajjal? Dengan nafsu kita tewas. Ya Allah, kalah kita dengan nafsu. Agak-agak macam mana kita nak berperang dengan tentera Dajjal? Agak-agak kita berada dalam saf ke tak bersama dengan Imam Mahdi? Kalaulah Imam Mahdi ada zaman kita dan kita berkesempatan hidup zaman itu. Ini datang ketakwaan insya-Allah. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak baik daripada Allah, kelemahan saya, dosa saya insya-Allah. Dan ni ada sahabat saya dia bawa kayu sugi sikit. Ni antara satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh dapatkan kayu sugi daripada sahabat saya ni kat luar. Kayu sugi. Dia guna cara nak guna yang biasa. Yang tak biasa guna pun cuba guna. Ini benda yang mungkin kita dapat kecil. Dulu sugi sekadar sugi macam ni, nak bawa letak pun hilang merata. Tapi sekarang ni ada pen ni, tapi pen kalau saya tak bawa lah, dia punya ada ni cantik sikit lah. Nak bawa merata, tak ada nampak bawa buah gigi berjalan-jalan. Kalau bawa buah gigi, kita astagfirullahaladzim, nak boleh tahan je buah gigi berjalan. Sekarang ni ada pen tu boleh dapat banyak kedai-kedai dekat tempat yang jual-jual barang sunnah, dia boleh dapat bawa. Ini sunnah Nabi yang Nabi SAW tak pernah tinggal. Aisyah radhiyallahu anha kata, kalau aku takut gusi Nabi berdarah sebab aku tengok kerapnya Nabi SAW sugi. Lagi satu ada kat luar tu ada buat minyak tu sauda, minyak zaitun. Untuk tuan-tuan amal makan minyak sauda tu dah jadi minyak lah. Dah ada pil, senang telan minyak zaitun untuk tuan amal. Untuk sampai yang berhajat tu dapat dekat luar insya-Allah. InsyaAllah apa yang baik daripada Allah SWT, tak baik daripada Allah, kelemahan saya, dosa saya, serta ampun Allah, saya minta maaf kepada tuan-tuan semua. Kita doa sikit untuk majlis insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awalan awalin, ya akhiral akhirin, ya dhal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hdina wahdi bina wahdi nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada ya Allah. Ampunkan dosa kami semua wahai Allah. Ampunkan dosa anak isteri kami wahai Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami wahai Allah. Ampunkan dosa seluruh daripada umat ini wahai Allah. Wahai Allah, Kau kesiankan hawa-Mu Islam yang tak kenal Kau wahai Allah. Di saat kami sibuk beribadat pada Ramadan ni, di saat kami sibuk datangkan redha Kau, kejar malam Lailatul Qadar wahai Allah. Mereka ni tak kenal pun Kau Tuhan yang bagi segala nikmat pada mereka. Kau bagi anak isteri pada mereka. Kau bagi kerja dan rezeki pada mereka. Kau bagi kehidupan yang baik pada mereka. Tapi sekalipun akhir mereka tak pernah sujud bersyukur pada Kau wahai Allah. Wahai Allah, semua atas salah dan kejahilan kami. Kami orang Islam hari ini sibuk dengan dunia kami. Kami sibuk dengan perut kami. Kami sibuk dengan segala pelbagai perkara yang memenuhi keinginan kami. Sehingga kami kebelakangan keinginan Kau. Kami kebelakangan
mendatangkan pengorbanan Nabi kami. Wahai Allah, Kau ampunilah dosa kami semua, wahai Allah. Wahai Allah, Kau jadikanlah kemuliaan ketika pada zaman Nabi datang pada zaman kami. Wahai Allah, hari ini orang Islam kena pijak, hari ini orang Islam kena tindas, hari ini orang Islam kena sembelih. Wahai Allah, hari ini Ramadan, orang Islam ada yang berpuasa, mereka tak ada apa nak berbuka. Kami berbuka dengan segala kemewahan dan pembaziran. Wahai Allah, kami sayangkan keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami dekat Syria, dekat Rohingya, dekat Iraq, dekat Palestin. Wahai Allah, Kau kasihankanlah mereka. Anak-anak mereka berbuka tanpa mak ayah. Hari ini anak-anak kami berbuka dengan kami. Wahai Allah, tapi kami abaikan nikmat ini lagi. Wahai Allah, wahai Allah, Kau datangkanlah kemuliaan pada kami seperti mana kemuliaan yang telah Kau datangkan pada zaman Nabi kami. Wahai Allah, orang Islam dah cukup kena pijak dulu. Wahai Allah, kami tak nak kena pijak lagi. Wahai Allah, wahai Allah, Malaysia aman hari ini. Wahai Allah, tapi kami tak ada lagi kerisauan Nabi kami. Kami hidup, kami asingkan agama daripada kehidupan kami. Wahai Allah, wahai Allah, kami sembahyang, tapi dalam sembahyang pun kami lalai lagi. Wahai Allah, anak-anak kami jauh daripada agama. Wahai Allah, anak-anak muda kami tak tidur malam, penuh dengan dosa maksiat mereka buat, tanpa ada kerisauan sikit pun kepada Engkau dan akhirat. Wahai Allah, wahai Allah, kami tak sanggup nak tengok walaupun satu orang jatuh longkang, kami pasti tolong. Tapi wahai Allah, kalau satu orang melangkah jatuh api neraka Engkau, api akan cairkan gunung ganang dan batu-batu nanti. Wahai Allah, takkan kami sanggup nak tengok.